Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Amrillah. Bertemu kembali dalam YouTube channel saya dan hari ini saya nak cerita sikit pasal watak Sufian dalam Bukan Gadis Biasa selepas ini. Okey, terima kasih bertemu kembali. Okey, bercakap mengenai Bukan Gadis Biasa dengan watak Sufian ni, permulaan ceritanya saya dapat tawaran ni daripada Sis Hajah Sheila Rosli pada bulan Ogos tahun lepas untuk jayakan drama ni lah. Saya cakap drama ni banyak cast, ramai artis yang akan involve. So lepas dia bagi tahu saya on dan dia pergi ke TV3, stesen TV3 kata okey, nama saya lulus untuk dijadikan pelakon dalam drama siri tersebut. Alhamdulillah. Dan lepas tu saya dapat skrip Bukan Gadis Biasa, which is adaptasi novel, dan saya memegang watak Sufian dalam cerita itu. Dan setelah saya meneliti skrip tu, saya tahulah macam mana karakter si Sufian ni, ataupun Ayah Yan, orang yang status yang tinggi, berada dalam masyarakat, status tinggi, golongan yang berada, banyak harta, bla bla bla, pernah berkahwin, tak direstui oleh keluarga, punya anak angkat, dan konflik dalaman keluarga dia dengan abang dia mungkin ada tidak sefahaman, dan ada a few things yang si Sufian ni tidak puas hati dengan Joe. Pun ada konflik di mana Joe pernah nak usah dia dulu kan, tapi dia tak layan, lebih kurang macam itulah. Dan bila dah sampai waktu kita orang dipanggil oleh JS Pictures untuk buat character briefing, iaitu lebih kurang seminggu ataupun beberapa hari sebelum mulakan penggambaran dalam bulan 12. Dalam character briefing tu saya di brief oleh Sheila Rosli yang saya akan ada 3 fasa, di mana saya muda sangat, antara 20-an macam tu, lepas tu umur dalam 30 ke 40, dan umur dalam 50. Yang pertama, masa dalam umur 20-an ni, dia konflik dia dengan zaman-zaman Idora. Zaman Idora masih hidup, masih muda. Yang dulu Idora kena zaman-zaman Remy Ishak tengah muda lagi tu kan. Yang kedua, bila dia bertemu dengan Zahrah, fasa 30-40 tu, dia bertemu dengan Zahrah, which is adik kepada Joe. Dan yang fasa yang ketiga ialah fasa yang di mana konflik sekarang lah, Opah dah tua, dah huzur dah. Okey, di fasa yang 20-an tu, di banyak konflik dia dengan Opah lah. Lepas tu konflik dia dengan Amirul, dia tak nak bagi tahu yang Amirul tu anak angkat dia. Itu saja dinyatakan untuk fasa tersebut. Dia tak ada konflik dengan Idora, tak ada. Dengan Juliana masa tu pun tak ada, Juliana kat London. Itu saja konfliknya secara kasarnya. Dan 30-an ke 40-an, konflik di mana dia bertemu dengan Zahrah, which is Zahrah datang office tapi dia tak nak layan Zahrah. Last dia suka kat Zahrah dan kahwin dengan Zahrah. Opah tak suka, jumpa, Opah tak suka, dah kahwin, Opah tak suka, lepas tu cerai. Tak tahu yang Zahrah tu mengandungkan Aisyah. Itu. Lepas tu yang fasa yang 50, umur 50-an tu, banyak berkisar kepada dia dengan Ryan dengan Joe pasal Aisyah. Of course, banyak Ayah Yan, banyak konflik kat situ. Dia sebenarnya dia ada hak dia lah. Dia ada ego dia sendiri. Walaupun dia minta elok-elok, tapi jauh di sudut hati dia, aku ada duit, aku boleh buat apa saja dah, kau tak nak berlembut dengan aku kan. So di situ ada ego si Sufian ni. Ego dia orang kaya kan, ada ego dia. Tapi si Sufian ni, dia tak adalah seorang yang betul-betul macam jahat sangat. Kadang-kadang je dia rasa macam dia lah, mungkin dia dari kecil dia dah jadi anak orang kaya dah biasa kan. So dia macam tu lah. Tapi dia tak ada sifat-sifat bongkak macam Opah dulu-dulu kan. Itulah karakter si Sufian. Dan
konflik yang susnya 50-an tu dia dengan Amirul lah. Dia macam bila aku nak beritahu Amirul yang Amirul ni anak angkat sampai like that. Dan Amirul pun selalu tanya tapi dia tak nak jawab kan. Dia pernah satu scene dia tampar tu kan. Dan kita nak kupas satu persatu yang pasal scene by scene lah, yang mana yang saya ingat yang boleh saya highlightkan dalam video ni, di mana satu scene yang saya rasa scene tu susah juga nak buat, di mana scene dia dengan Joe. Dia cerita Joe ni baik apa semua, jaga opah apa semua, teringatkan seorang nama ni. Lepas tu dia cakap Idora ke? Joe cakap Idora, bukan Idora, bla bla bla. Cerita pasal Zahara dan murni Zahara. Joe pun cerita. Daripada situ bila dah bangun daripada sofa tu kan, scene tu kat sofa, bangun kat sofa pergi Joe nak belah tu, baru dia cerita uncle ada hak atas Aisyah. So scene tu banyak dialog dia panjang, dialog dia agak panjang, dan saya memerlukan Aida dengan saya perlukan emosi yang heavy juga kat situ, sebab Aisyah tu dah jaga lama, Joe dah jaga lama, tiba-tiba takkan aku nak bagi kat si Mamat ni kan, dia siapa tiba-tiba muncul nak ambil Aisyah macam tu je. Dah 6 tahun aku jaga dia. So di situ dia dah berat, emosi dia dah berat. Dan si Sufian pula berat juga di side dia, sebab aku tak tahu yang aku ceraikan bini aku dulu, itu si Zahara tu, tiba-tiba yang dia dah ada anak. Aku ada anak, sedangkan dia tak ada anak, yang anak kandung, yang anak Amirul tu anak angkat dia. So dia rasa macam ini hak aku ada hak, walaupun aku tak jaga dia, tapi aku tahu sekarang aku ada hak. Dan timbul ego orang kaya dia kat situ. So tiba-tiba bila Joe tak nak bagi tahu, tak nak, seolah-olah tak nak, orang kata tak nak lepaskan Aisyah kepada dia. So dia rasa tiba, mana boleh macam tu kan? Tak boleh macam tu, aku pun ada hak, aku nak anak aku kan. So Joe tetap berkeras. Tibalah si Sufian ni, kau siapa? Kau takkan budak kerja dekat Speedmart ke whatever market, supermarket kecil je kan. Tak nak, tak apa. So ego orang kaya Sufian tu telah, orang kata, membutakan perasaan dan emosi seorang wanita yang telah menjaga anak kandung dia sendiri kan. So dia tak ada perasaan belas kasihan tu lagi. Pada awalnya dia faham apa yang Joe lalui. Dia tinggalkan apa semua, Zahara macam tu, tukar ganting, merana merempat. Itu yang Joe berat nak bagi kan. Kau dah buat, kau satu dah tinggal anak kau, lepas tu kau buat kakak aku lagi. So Joe berat kat situ. Dan dia nak bawa record tu kan. So daripada situ Joe dah mula dia masalah apa tu, dia ajak kahwin, dia ajak Ryan kahwin apa semua. Itu scene tu pun memang kita buat cut jugalah. Kadang-kadang saya tak ingat semua skrip tu, panjang skrip tu. Dan Alhamdulillah dengan berkat Sis Sheila Rosli banyak guide saya dalam membawa karakter si Sufian ni. Karakter Sufian ni dia cakap tadi 3 fasa. Fasa muda tu dia, bila dia muda dia macam cergas sikit tau. Dia macam muda kan. Dalam 30-40an dia lay back sikit je daripada zaman. Ada satu scene je dengan Zahara masa dia buka pintu. Itu zaman 30-an 40-an tu, itu je scene dia. Dan banyakkan scene dia umur 50 lebih. Dari situ karakter Sufian, sis nak saya buat seorang yang matang dalam bila berbicara. Dia tak ada mahal, tak ada. Dia tak nak macam tu. Dia nak you just steady. Dia macam orang tua, orang yang dah matang bercakap. Kenapa ni? Tak boleh macam ni. Dia tak ada, kau kat pahal. Mana boleh macam tu? Kalau Joe tak nak, aku akan bawa pergi court. Dia very subtle, relax, tapi matang tau dia bila bercakap. Itu yang sis nak saya bawa. Dan pergerakan, dari segi pergerakan pun sis tak nak saya terlampau cepat, terlampau, orang kata, terlampau cergas. Berjalan pun slow, steady, macam orang 50-an. Macam itulah yang sis nak saya lakukan. Dari segi bagi uban apa semua tu, make up tu dan sebagainya lah. Have to, pasal nak bawa karakter tu kan. Tapi Alhamdulillah bila dah saya di make up jadi tua tu, karakter Sufian tu akan masuk dengan sendirinya lah.
secara overall apa yang telah saya lakukan untuk watak Sufian ni agak berbeza sedikit sebelum-sebelum ni. Kebanyakannya saya buat karakter yang muda-muda 30-an ke 40-an. Yang ini lagi tua sikit daripada karakter kejadian saya yang sebenarnya kan. Itulah. So agak berbeza sedikit dan alhamdulillah saya happy. Dan ada satu scene lagi tu, scene saya tak nak cakap itu scene best yang tu. Scene best, tapi saya nak cakap nanti spoiler pula. Okay, tak apa. Lagi scene saya dengan Remy, scene saya dengan Juliana banyak reaction. Scene tampar dengan Nazim. Scene tampar si Amirul tu memang betul-betul tampar ya. Sebab pada mulanya saya biasalah kita tampar tak kena pun, nampak je kena kan. Tapi Mas kan takkan, bang tampar betul-betul bang. Biar betul kau ni kan. Tak ada tampar dekat dagu ni. Dia kata dia nakkan feel tu kena tampar. So saya memang tampar betul-betul lah. Tampar betul-betul. Dan alhamdulillah Mas kan kata okey je, tak ada kuat sangat pun. Nampak macam kuat tapi tak ada, sebab kena dagu kat tulang kan. So alhamdulillah, orang nampak bunyi pak tu kan, nampak macam sakit. Itu yang kita orang nak sebenarnya kan. Alhamdulillah. Dan si Nazim kena tampar tu pun bukan, Nazim tak benarkan saya tampar dia betul-betul, dia takut lah. So watak Sufian ni juga, dia seorang yang garang juga, kadang dia bad temper juga. Nampak aja kerja dia kan. Itu sajalah yang dapat saya ringkaskan karakter si Sufian ni. Dan terima kasih kepada anda yang menonton Bukan Gadis Biasa. Teruskan menonton dan sokongan anda amat-amat dihargai. Kalau ada apa-apa yang pasal mengenai karakter atau lakonan saya, boleh anda komen dekat bawah. Terima kasih menonton. Terima kasih menonton Bukan Gadis Biasa. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.